Okey, ada yang bertanya apa itu KLCI. Jadi kita sebab ramai duk memahal sekarang kan. So, why not kita belajar sikit. So, KLCI adalah Kuala Lumpur Composite Index. Okay. So, kalau tiap-tiap kali biasanya dua jenis orang je yang biasa sebut berkenaan dengan KLCI ni. Biasanya sama ada dia adalah politician ataupun dia adalah pementing keuangan. Kebiasaannya lah kalau kita tengok di Facebook ataupun di media sosial lain. Indeks ini boleh jadi satu benda yang mudah dimanipulasi ataupun kalau kita ni adalah orang yang nak belajar, betul-betul nak belajar, nak memahami selok-belok keuangan, jadi kita akan ambil as a fact, maksudnya fakta, dan kita tak akan manipulasi ikut suka kita lah. Okay. So, hari ni kita tengok KLCI Index terbaru 1291.14 yang mana kita tengok, okay, saya buka ni chart untuk 6 bulan daripada bulan 3 sekarang, daripada 24 hari bulan 3 sekarang sehingga kepada 6 months before, which is bulan 10, betul? Bulan 10. Betul. Okay. 10 hari bulan 1 tahun lepas. Jadi kalau kita tengok pasaran KLCI kita berada pada tahap 1600, 15 ke 1600 pada bulan 10 tahun lepas. Dan dia agak nak kata nak naik tidak, nak kata nak turun pun tidak, dia agak mendata sehinggalah berlakunya pada awal tahun tu dia mula turun dan kita tengok berlakunya di sini bulan 1, okey, dia mula lagi turun. Banyak sebab. Antara sebabnya Malaysia ni kerana kita punya kestabilan politik bermula PRU 14 agak bermasalah. Isu ini adalah fakta kerana pelabur tidak datang melabur kerana kestabilan politik kita tak stabil. Okey. Jadi dan kita tengok paling mendadak turun daripada 0.1500 kepada sekarang hari ni 1291. Okey, mendadak turun ni. Ini adalah semua kita tahu kerana efek corona, isu COVID-19 lah. Macam mana isu COVID-19 ini mempengaruhi market adalah simple sahaja. Kerana ekonomi tidak, duit tak masuk kepada masyarakat tidak berbelanja. Okey, masyarakat tidak berbelanja, jadi ekonomi drop. Okey, duit tak sampai kepada bisnes. KLCI ni adalah indeks bisnes. Jadi kalau bisnes tu tak dapat duit, dia drop lah. Itu mudahnya, bahasa mudahnya. Jadi secara tepatnya KLCI ni sebenarnya dia indeks untuk menilai apa sebenarnya. Kalau kita nak rujuk KLCI sahaja untuk menilai ekonomi negara kita secara keseluruhan, ia adalah satu tindakan yang tidak tepat kerana indeks KLCI ni dia tidak menunjukkan ekonomi kita secara keseluruhan. Dia adalah indeks. Okey, saya tunjuk. Dia adalah indeks untuk 30 syarikat besar sahaja. Okey. Tapi of course lah bila kita buat indeks sebenarnya walaupun ia bukanlah indeks untuk semua bisnes, tetapi indeks 30 bisnes ini adalah indeks adalah bisnes yang mana kalau dia jatuh sebenarnya ekonomi kita tengah jatuh. Itu kata kunci dia. Jadi itu logiknya kenapa dia ambil 30 syarikat sahaja. Kerana syarikat inilah syarikat yang terbesar. Jadi apa-apa berlaku, mereka akan affected dulu
dan ia menunjukkan bahawa ekonomi kita tengah terjejas ataupun tengah bagus. Cumanya indeks ini kadang-kadang ada orang takut untuk melabur dalam stock market kerana dia kata market tengah jatuh, dan dia rujuk market tengah jatuh ni apabila KLCI jatuh. Ini maksud saya, ia tidak mewakili semua bisnes. Ia hanya mewakili 30 bisnes sahaja. Sebab itu bila mana market jatuh, masih ada orang yang buat untung dengan stock market. Sebab dia tidak pergi kepada syarikat yang tengah jatuh. Dia pergi pada syarikat yang tengah naik. Jadi company ini adalah big cap company. Jadi kita ada dua lagi jenis company, which is medium cap and small cap. Yang mana kalau kita menilai dengan cara yang bagus, masih lagi boleh buat untung. Saya tak nak cerita pasal benda tu hari ni, saya nak cerita pasal KLCI. Jadi ini adalah 30 syarikat yang diwakili oleh KLCI. Okay, kita tengok Top Glove, Tenaga, syarikat yang kita semua tahu, Nestle, okay? Axiata, M-Bank, CIMB, Dialog. Ni semua kita tahu, kita biasa dengar. Okay? Jadi sejarah KLCI ni, kita kena baca sikit sejarah KLCI ni supaya kita faham dan kita tidak takut untuk terlibat dalam dunia pelaburan. Kerana ini pelaburan ni ada potensi. Jadi kalau kita buat keputusan untuk tidak terlibat semata-mata kerana kita takut, kita rugilah. Kita akan sangat rugi. Jadi saya tunjuk sekarang ni chart KLCI untuk bermula daripada commencement, maksud daripada dia bermula. Okey, kalau kita tengok pada tahun sebelum tahun pada permulaan KLCI ni, maksudnya dia buka pada mata 100 mata. Okey, tadi saya sebut 1291 itu adalah mata hari ini. Dia buka pada 100 mata sahaja. Dan kalau kita tengok, dia melalui perjalanan yang sangat panjang sehingga dia mencecah hari ini 1291, dan paling tinggi adalah sebelum PRU 141800. Maksudnya kalau kita tengok, ia melalui naik dan turun yang sangat banyak, dan tetapi secara keseluruhannya indeks ini menunjukkan uptrend. Dia melalui uptrend yang sangat banyak. Jadi kalau kita bimbang terlibat dalam pelaburan saham akan bankrupt, sebenarnya kita akan bankrupt kalau kita buat keputusan yang silap dan tidak ada money management. Tetapi kalau kita buat dengan teratur dan ilmu yang betul, kita akan melalui proses yang sama. Kita akan lalu juga proses jatuh, tapi kita akan lalu juga proses naik. Itu yang pasti. Dan kalau kita tengok, paling dahsyat sekali jatuh pasaran KLCI ni pada tahun 98. Waktu ni, siapa yang melabur dalam amalan saham, tak kisahlah amalan saham apa sekalipun, semua nak keluar. Semua nak pull back dia punya capital. Dan untung atau rugi, confirm rugi bila mana dia pull back. Tapi kalau dia bertahan, dia akan untung. Itu adalah apa yang berlaku dalam dunia pasaran. Jadi saya share KLCI pada malam ini untuk menunjukkan sebenarnya negara kita telah mengalami telah melalui naik dan turun pasaran saham yang sangat banyak, dan kita doakan supaya isu COVID-19 ini cepat beransur pulih, dan kita ingin semula melihat indeks KLCI kita ini
naik semula mencanak lebih daripada tahap tinggi, paling tinggi yang kita pernah berada, iaitu 1800. Dan kita pasti, saya sangat pasti, insya-Allah kalau kita buat dengan teratur, negara kita berada dengan masyarakat yang teratur, dengan masyarakat yang sentiasa bantu-membantu, bekerjasama, saya rasa kita akan naik semula ke tahap yang lebih tinggi daripada 1800, pasti. Okey. Jadi pengetahuan ni adalah pengetahuan yang penting sebelum kita terlibat dalam pasaran saham, sebab ramai kawan-kawan yang bertanya untuk terlibat dalam pasaran saham, dan ramai yang saya cadangkan jangan terlibat lagi selagi mana belum belajar. Baru bekerja, baru kumpul duit untuk beli kereta, baru kumpul duit untuk beli rumah sikit, dah nak terlibat dalam pasaran saham tanpa belajar, saya sangat-sangat tak cadangkan, sebab anda akan rugi. Sebenarnya bukan rugi pun, bila anda masuk tu dia tak rugi pun, walaupun jatuh. Tapi yang rugi tu bila anda buat keputusan untuk pull back duit anda pada masa yang tak tepat. Kerana emosi kita. Kita akan beremosi bila mana kita tak belajar dengan betul. Okay? Jadi, saya harap perkongsian ini sedikit sebanyak mampu membuka minda kita untuk terlibat dengan sesuatu yang sangat berpotensi ini. Jadi, kalau rasa bermanfaat, boleh kongsikan kepada yang lain. Terima kasih.